Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengurangan hukuman penjara Datuk Seri Najib Razak menghalang bekas Perdana Menteri itu untuk memohon perintah parol bagi menjalani hukuman pemenjaraan di luar penjara. Pakar Perlembagaan, Prof Madya Datuk dari Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, berkata ia selari Seksyen 46I-6A, Akta Penjara 1995, Akta 5, 3, 7, yang membataskan hak parol bagi tahanan jika mendapat lega hukuman di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Najib tidak layak memohon parol kerana permintaan pengurangan hukuman sudah diberikan lembaga pengampunan. Ini kerana perintah parol itu sendiri bertujuan menggalakkan kelakuan baik dan kerajinan serta memudahkan pemelakuan pemulihan seseorang banduan. Asas sama turut diberi pertimbangan oleh lembaga pengampunan, katanya kepada BH hari ini. Semalam, Najib dilapor diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022 sekaligus menyaksikan bekas pengerusi Barisan Nasional BN itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain pembebasan awal, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya juga mengumumkan denda perlu dibayar Najib dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh pemenjaraan Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Najib, 70, yang menjalani hukuman di penjara Kajang, Selangor sejak 23 Ogos lalu, selepas didapati bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC International sendirian berhad memfailkan petisyen untuk mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong pada 2 September 2022. Mengulas kemungkinan rayuan terhadap keputusan permintaan hukuman, Wan Ahmad Fauzi berkata, perkara itu tidak boleh dibuat menerusi proses kehakiman kerana keputusan yang di-Pertuan Agong adalah proses mercy, bukan prosiding mahkamah. Justru, terpulang kepada yang di-Pertuan Agong sama ada ingin melaksanakan prerogatif baginda kerana tiada peruntukan yang membataskan kuasa berkenaan dan tafsiran mahkamah jika isu berkenaan timbul nanti. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan juga tidak membezakan keputusan lembaga pengampunan yang dipengerusikan mana-mana yang di-Pertuan Agong. Justru, tidak timbul isu raja mana yang menjawat jawatan yang di-Pertuan Agong. Ditanya sama ada lembaga pengampunan perlu mendedahkan keputusannya kepada umum, Wan Ahmad Fauzi berkata, tiada peruntukan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan tindakan sedemikian. Menyokong pandangan itu, seorang lagi pakar perlembagaan, Prof Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, berkata Najib tidak layak untuk menjalani perintah parol selepas bekas ahli parlimen pekan itu menerima permintaan hukuman. Logiknya, apabila hukuman sudah jadi separuh, macam mana boleh mendapat pelepasan parol lagi? Ini seolah-olah double advantage, manfaat berganda. Lega hukum atas alasan ditentukan yang di-Pertuan Agong, apa jua alasannya, privilege keistimewaan sudah diberi kepada Najib. Seksyen 46I-6A, Akta 537 amat jelas. Lega hukum diberi, maka hilang peluang untuk parol, katanya. Beberapa pengamal undang-undang sebelum ini berpendapat Najib mungkin berpeluang dibebaskan lebih awal dari 23 Ogos 2028 kerana boleh memohon perintah parol. Pengurangan hukuman penjara Datuk Seri Najib Razak menghalang bekas Perdana Menteri itu untuk memohon perintah parol bagi menjalani hukuman pemenjaraan di luar penjara. Pakar Perlembagaan, Prof Madya Datuk dari Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, berkata ia selari Seksyen 46I-6A, Akta Penjara 1995, Akta 5, 3, 7,
yang membataskan hak parol bagi tahanan jika mendapat lega hukuman di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Najib tidak layak memohon parol kerana permintaan pengurangan hukuman sudah diberikan lembaga pengampunan. Ini kerana perintah parol itu sendiri bertujuan menggalakkan kelakuan baik dan kerajinan serta memudahkan pemelakuan pemulihan seseorang banduan. Asas sama turut diberi pertimbangan oleh lembaga pengampunan, katanya kepada BH hari ini. Semalam, Najib dilapor diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022 sekaligus menyaksikan bekas pengerusi Barisan Nasional BN itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain pembebasan awal, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya juga mengumumkan denda perlu dibayar Najib dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh pemenjaraan Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Najib, 70, yang menjalani hukuman di penjara Kajang, Selangor sejak 23 Ogos lalu, selepas didapati bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC International sendirian berhad memfailkan petisyen untuk mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong pada 2 September 2022. Mengulas kemungkinan rayuan terhadap keputusan permintaan hukuman, Wan Ahmad Fauzi berkata, perkara itu tidak boleh dibuat menerusi proses kehakiman kerana keputusan yang di-Pertuan Agong adalah proses mercy, bukan prosiding mahkamah. Justru, terpulang kepada yang di-Pertuan Agong sama ada ingin melaksanakan prerogatif baginda kerana tiada peruntukan yang membataskan kuasa berkenaan dan tafsiran mahkamah jika isu berkenaan timbul nanti. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan juga tidak membezakan keputusan lembaga pengampunan yang dipengerusikan mana-mana yang di-Pertuan Agong. Justru, tidak timbul isu raja mana yang menjawat jawatan yang di-Pertuan Agong. Ditanya sama ada lembaga pengampunan perlu mendedahkan keputusannya kepada umum, Wan Ahmad Fauzi berkata, tiada peruntukan dalam Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan tindakan sedemikian. Menyokong pandangan itu, seorang lagi pakar perlembagaan, Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, berkata Najib tidak layak untuk menjalani perintah parol selepas bekas ahli parlimen pekan itu menerima permintaan hukuman. Logiknya, apabila hukuman sudah jadi separuh, macam mana boleh mendapat pelepasan parol lagi? Ini seolah-olah double advantage, manfaat berganda. Lega hukum atas alasan ditentukan yang di-Pertuan Agong, apa jua alasannya, privilege keistimewaan sudah diberi kepada Najib. Seksyen 46I-6A, Akta 537 amat jelas. Lega hukum diberi, maka hilang peluang untuk parol, katanya. Beberapa pengamal undang-undang sebelum ini berpendapat Najib mungkin berpeluang dibebaskan lebih awal dari 23 Ogos 2028 kerana boleh memohon perintah parol.